Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam bab sujudus sahwi. Hadis yang lalu adalah hadis Abdullah ibn Buhainah. Nabi SAW salat zuhur dan Nabi bangkit pada rakaat yang dua itu terus pada rakaat yang ketiga tanpa duduk untuk tasyahudil awal. Kemudian para sahabat yang salat di belakang Nabi juga turut mengikut Nabi. Apabila selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan dua sujud, iaitu sujud sahwi qabla an yusallima summa sallam, sebelum memberi salam. Hadis yang dikeluarkan oleh As-Sab'ah, dan lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari. Juga dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukabbiru fi kulli sajdatin, Nabi bertakbir pada setiap sajdah sujud, wa huwa jalisun wa yasjudun nas, Nabi sujud sahwi, sahabat yang lain pun mengikut baginda untuk menggantikan tempat yang Nabi lupa, iaitu tasyahud awal. Hadis berikutnya adalah an Abi Hurairah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقاصورت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. Hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sallan nabiyyu, Nabi salat, atau salla bina, dan riwayat yang lain Nabi salat jadi imam, ihda salatai al-ashi, iaitu salah satu antara dua salat al-ashi. Salat al-ashi min zawali syamsi ila as-sabah wa salatu allati waqa'a fiha as-sahu qila adh-dhuhr wa qila al-asr. Sebahagian ulama menyatakan salat al-ashi ini yang dimaksudkan di sini, sebahagian kata salat zuhur,
sebahagian kata salat asar, tetapi dalam as-sahihain annaha zuhra min ghairi syakkin, tanpa ada syak. Kalau tengok dalam riwayat li muslimin, riwayat Muslim, salat al-asri, salat asar. Yang penting al-muhim, yang pentingnya salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat yang dikata salat tayyi al-ashi, iaitu ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Apabila disebut salat tayyi al-ashi, antara dua salat al-ashi ni dipanggil antara dua salat yang zawalu syamsi, apabila matahari dah condong ataupun dah tergelincir, wa ghurubiha, iaitu antara zuhur dengan asar lah. So maybe zuhur, maybe asar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Summa, Nabi salat 2 rakaat saja. Summa sallama, kemudian pada rakaat kedua tu Nabi bagi salam. Summa qama ila khashabatin fi muqaddamil masjidi, kemudian Nabi pun bangkit ke arah suatu pokok ataupun suatu dahan di muqaddamil masjid, di hadapan masjid. Fawada'a yadahu 'alaiha, dan Nabi meletakkan tangan baginda atas pokok tersebut. Dalam riwayat yang lain Nabi kelihatannya macam terganggu, dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW macam marah. Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar, dalam jemaah tersebut ataupun dalam keseramai-ramai itu, maka antara yang ada adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fahaba an yukallimah, fahaba an yukallimah. Abu Bakar dan Umar ni rasa segan nak cakap. Dia segan nak cakap dengan Nabi SAW. Nabi salat 2 rakaat tadi, mungkin kau lupa kot. Abu Bakar dan Umar ni sahabat rapat lah. Dan oleh kerana begitu menyanjungi Rasulullah dan juga menghormati Nabi, maka Abu Bakar dan Umar pada ketika itu macam tak nak cakap, ataupun nak cakap ke tak nak cakap, nak cakap ke tak nak cakap. Mungkin segan untuk Abu Bakar dan Umar nak bagi tahu bahawasanya salat yang Nabi lakukan itu terkurang 2 rakaat. Fahaba an yukallimahu. Wa kharaja sara'anun nas. Orang ramai sebahagiannya dah keluar dah. Dah habis sara'anun nas, orang dah bercepera keluar dah. Sebahagiannya telah pun keluar masjid. Faqalu, maka sebahagian pula kata faqalu aqasuratis salah, wahai Rasulullah, adakah salat telah diqasarkan? Adakah salat dah jadi pendek ataupun dah diqasar? Wa rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam zal yadain, dan seorang lelaki yang dilaqabkan ataupun digelarkan sebagai kunyah, sebagai kata laqab, yang dikatakan zal yadain, zul yadain, orang yang ada 2 tangan. Zul yadain maksudnya tangan dia panjang, bukan tangan panjang macam orang Melayu cakap. Tangan dia memang panjang, mungkin panjang daripada orang lain, maka dilaqabkan, digelarkan zul yadain. Apa dia? Tu maksud lain. Yang kawan ni sifat tangannya memang panjang. Maka digelarkan Zul Yadain. Dia bukan suatu nak bagi tahu maksud lain dah. Maka ulama sebut laqab. Memang orang panggil dia tangan panjang, memang tangan dia panjang lah. Kalau botak, memang botak sungguh. Contohlah kan. So kawan ni Zul Yadain ni tangan dia memang panjang. Zul Yadain. Faqal ya Rasulullah anasita am qusiratis salah. Zul Yadain pun kata, wahai Nabi, adakah engkau lupa ataupun adakah engkau lupa ataupun engkau telah mengqasarkan salat? Dia cakap. Abu Bakar dan Umar segan nak cakap, nak tegur, tapi Zul Yadain cakap terus je, ya Rasulullah anasit, adakah engkau lupa am qusiratis salah,
ataupun engkau terlupa. Faqala lam ansa wa lam tuqsar. Aku tak lupa dan aku tak qasarkan. Nabi yakin. Dia tak lupa dan dia tidak qasarkan. Qala bala qad nasit. Bahkan wahai Rasul, engkau lupa. Engkau buat dua. Fa shalla rak'atain. Maka Nabi pun salat 2 rakaat. Summa sallama. Kemudian bagi salam lah. Summa kabbara. Kemudian takbir fasajada. Sujud. Misla sujudihi au atwal. Seumpama sujudnya ataupun lebih panjang lagi. Summa rafa'a ra'sahu fakabbara. Kemudian angkat kepala, iaitu bangkit dari sujud, fakabbara, takbir. Summa wada'a ra'sahu fakabbara. Sujud kali yang kedua, fakabbara, takbir. Fasajada misla sujudihi au atwal. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian bangkit daripada sujud yang kedua. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Muttafaq alaih Bukhari Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebut salat al-asri, salat asar. Dalam riwayat Abu Dawud, asadaqa Zulyadain, Nabi nak confirmation. Maka Nabi tanya, adakah apa yang dikatakan oleh Zulyadain ni betul? Nabi nak confirmation lah, betul tak dia buat dua? Fa'au ma'u. Maka yang lain bagi syarat lah. Betul. Naam. Wahia fi sahihaini. Dan hadisnya di dalam sahihain lakin bilafdhin faqalu. Wa fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqadahu Allah Ta'ala zalika. Dan riwayat yang lain, Nabi tidak sujud melainkan setelah Allah meyakinkan. Demikian. So dalam hadis ini Nabi SAW satu terlupa. Terlupa yang salat 4 rakaatnya jadi 2 rakaat. Dan Nabi SAW begitu yakin dia tak lupa. Dan dia tak silap. Memang manusia pun, memang kita pun kadang-kadang, memang kita buat kurang. Tapi bila orang kata, kau kurang. Dah aku yakin aku betul. Kan? Dulu dekat UAE pun imam terlebih rakaat yang kelima. Lepas dia bangkitlah rakaat 5. Sebahagiannya tak ikut, sebahagiannya ikut. Lepas habis solat bernilah. Bisinglah, kau dah sembahyang 5 rakaat. Tapi imam insist sampai ke sudah dah 4. Dia yakin dia 4. Bagi yang yakin imam telah tambah pada rakaat kelima, so makmum kena buat apa? Kena ikut imam ke? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. So imam bangkit rakaat kelima, nak bangkit ke tak? Tak. Duduk. Siapa yakin imam telah tambah ni? Sebab solat zuhur ataupun yang 4 rakaat memang 4. Siapa tambah 5 batal. Walau imam bangkit pada rakaat kelima, dia tahu imam silap, dia duduk. Dia tak mufarakah, dia duduk. Bagilah subhanallah, imam buat duk je kan. Maka ikut je sampai imam duduk untuk tahiyat akhir, kemudian bagi salam dengan imam. Beritahulah kat dia lepas tu. Dia terima ke dia tak terima ke, itu dia punya pasal. Kalau dia terima, dia akan sujud sahwi lah. Kalau dia tak terima, dia kata dia betul, dia 4. Maka biarlah. Nak macam mana? Siapa yang makmum yang memang Allah, aku ikut je. Maka dia pun ikut imam dan dia pun tak tahu. Kau tanya aku ikut je kan. Orang macam tu tak apa. Maka dia ikut imam lah sebab dia pun confused. Dia pun dia pun pening aku yang silap kot. Mungkin makmum yang silap tak? Maka dia pun ikut. Dan dia pun memang dia pun tak tahu. Dia hanya ikut. Itu tak apa. Tapi kalau dia dah memang confirm imam bangkit pada rakaat yang kelima, dia pun ikut bangkit juga. Tak boleh lah. Sebab dia telah menambah rukun. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, benda yang tak menyalahi rukun.
So kalau imam bangkit pada terlupa macam hadis pertama, Nabi lupa tahiyat awal, imam kita pun terlupa tahiyat awal, kita ikutlah. Sebab itu tidak membatalkan solat. Jadi hadis ini seumpama yang telah kita sebutkan, harusnya bagi para nabi itu lupa. Harusnya bagi para nabi itu lupa. Kerana Nabi SAW juga menyatakan dalam hadis yang lain, Nabi juga lupa. Dan Nabi SAW kata, ansa kama tansaun. Aku lupa macam mana korang lupa lah. Aku manusia. Fa iza nasit fadhakkiruni. Kalau aku terlupa, tolong ingatkan aku, kata Nabi. Wa idza syakka ahadukum. Dan apabila telah berlaku syak salah seorang kamu dalam salatnya, falyataharras sawab. Nabi kata falyataharras sawab. Apa maksud yataharra? Yataharras sawab, maka dia ikutlah apa yang dia, apa orang kata, yataharra ni, kalau kita yataharra mencari-carilah. Maksudnya kalau siapa yang terlupa tu, tengoklah, ikutlah apa yang dia yakin lah. Ataupun tengok apa yang kurang, ataupun ambil hak yang mana yang akal, yang mana yang kurang. Falyutim alaihi, dan sempurnakan, kata Nabi. Thumma, kemudian bagi salam, kemudian sujud 2 kali sujud, iaitu sujud sahwi. Zulyadain ni satu orang sahabat yang kita sebut tadi. So sifatnya Zulyadain ni dia khirbaq, namanya khirbaq. Zulyadain seorang sahabi. Tinggal lagi ada di sana suatu pandangan yang disebut oleh Al-Imam Zuhri, Zulyadain ni sama dengan orang yang satu lagi yang dipanggil Zushimalain, Zu Ashimalain. Tapi Al-Imam Ibn Abdul Bar dan sebagainya mengkritik, dan dia kata bahawa Imam Zuhri salah. Kerana dia ada satu orang lagi yang namanya Zushimalain. Zushimalain ni wafat ataupun syahid dalam medan Badar. Kata apa nama Imam Zuhri, Zulyadain ni adalah Zushimalain. Dan dia kata kes ini berlaku sebelum perang Badar. Tapi wallahu alam, yang tepatnya orang lain. Zushimalain orang lain, Zulyadain orang lain. Zulyadain ni khirbaq As-Sulami. Adapun hak yang Zushimalain yang syahid dalam medan Badar itu Khuza'i. So dia orang lain. Zulyadain orang lain. Dan Zulyadain ni khirbaq, nama dia Khirbaq ibn Amr. So dia ni As-Sulami. Berikutnya, al-hikamu wal-asrar allati tatarattabu ala sahwihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min bayan at-tashri' wa at-takhfif 'an al-ummah wa ma ya'tariha mimma yaqa' minha aw minha min as-sahwi. Antara hikmah dan apa yang berlaku ini, apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga lupa, maka min bayan at-tashri' wa at-takhfif, maka adanya ruang untuk bayan tashri', maka adanya pensyariatan sujud sahwi dan juga suatu keringanan dan kemudahan untuk orang yang melakukan salat kalau sekiranya terjadi sebagaimana yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian innal khuruja minas salati qabla itmamiha ma'az zanni annaha tammat la yubtiluha fayabni ba'daha ala ba'd. Antara faedah hadis ni lagi, khuruju minas salah, keluarnya daripada salat sebelum sempurnanya salat tersebut, dengan sangkaan bahawasanya salatnya telah pun tamat, sempurna, la yubtiluha, tidak membatalkan salat.
Fayabni ba'duha ala ba'd. Maka dia sambung aja lagi. Dia sambung saja. Dia kalau dia terlupa dan dia keluar daripada solat, maksudnya bagi salam, dan dia sangka bahawasanya dia punya solat dah cukup, maka itu tidak membatalkan solatnya. Orang bagi tahu, kau terlupa satu rakaat lagi lah. Oh ya ke? Dia pun Allahu Akbar, tambah satu saja lagi, tak payah ulang. Tak payah ulang, dia tambah satu lagi dan dia sujud sahwi. Innal kalama fi salbi salati minan nasi wal jahil la yubtiluha ala sahih min qawli al-ulama. Berikutnya, al-kalam, bercakap-cakap fi salbi salah, bercakap-cakap di tengah-tengah salat itu, minan nasi, daripada orang yang terlupa, orang yang tak tahu, la yubtiluha ala sahih min qawli al-ulama. Tidak membatalkan salat menurut pandangan yang sahih daripada dua pandangan ulama. Inna qurba zamani urfan fa in tala al-fasl urfan aw ahdatha aw kharaja min al-masjid fa qala al-ulama yu'idu as-salah. In qaruba zaman, kalau sekiranya dia antara dia bagi salam dengan dia nak sambung balik salat itu zamannya dekat, maksudnya masanya, tempohnya tak lama. Tapi kalau dia dah balik rumah dah balik rumah, dah pergi makan kat restoran mamak bawah tu, kemudian orang tegur, maka dia maka sebab para ulama menyatakan harus kena ulang semua sekali. Kena ulang semua sekali. Sebab telah pun ada gap yang jauh. Tapi kalau gapnya sikit berdasarkan hadis yang berlaku ni, iaitu apabila Nabi dah selesai, berlaku sikit percakapan, bahkan hadis yang kita baca ni, Nabi dah bangkit dah, pergi ke satu tiang kat depan dia dan Nabi pegang tiang tu, kemudian orang bagi tahu, masih lagi dikira boleh sambung. Sambung aja. Tak membatalkan solat dia. Maksudnya sambung dengan sujud sahwi. Kalau dia dah balik macam tadi, ataupun telah berlalu zaman yang panjang, masa yang panjang, mungkin dah makan, dah buang air, dah memang ni, secara urfan, secara adatnya, dia kena ulang lah. Sama juga kes macam dia salat qasar. Dia salat qasar Zuhur. Kemudian lepas habis salat Zuhur tu, dia pun terlupa. Dia dah niat jamak dah, tapi dia terlupa. Dia pun duduk sekejap. Terlupa nak jamak. So dia pergi sambung je lah untuk jamak asar. Tapi kalau dah habis rumah terkata dah pergi dah, baru dia teringat, tadi cadang nak jamak, boleh jamak tak? Ini tak ada dalil, dia tak ada dalil yang khusus. So dia hanya berdasarkan macam kita sebut tadi, urfan, adatnya. So kalau adatnya dah lama, dah terpisah, sebab tu fuqaha sebagainya kata tak boleh, disebabkan secara adatnya telah pun terpisah masa yang lama, menyebabkan tidak mualat ataupun tidak tidak bersambung dengan hak yang pertama, maka dia tak boleh jamak. Dia kena tunggu nantilah time asal nanti. Ini semua khilaf ulama dan ijtihad. Innal harakatal kathira sahwan la tubtiluha walau kana min ghairi jinsi salah. Pergerakan yang banyak tapi disebabkan sahwan, disebabkan terlupa, tidak membatalkan salat walau kana min ghairi jinsi salah, walaupun tidak, yang dia buat itu tidak dalam perbuatan salat. Diambil daripada hadis ni, Nabi telah pun bangkit. Dah bangkit, dah pergi ke depan, dah pegang dah pokok tu, kayu tu. Maka disebabkan terlupa tadi tu, maka bila diingatkan, Nabi pun patah balik, salat sambung saja 2 rakaat yang Nabi lupa. Wujubu sajdatay sahwi, dan kewajipan sujud sahwi. Liman saha,
siapa yang terlupa wa sallama an naqsin fiha. Walaupun fuqaha sebagainya ataupun majoriti fuqaha menyatakan hukumnya sunat. Tapi sebahagian fuqaha menyatakan hukumnya wajib. Salat sujud sahwi. Disebabkan hadis-hadis dalam bab sujud sahwi ni Nabi suruh dan Nabi senantiasa wadhaba alaih. Nabi kalau lupa dia akan buat sujud sahwi, menunjukkan wajib. Walaupun mazhab Syafi'i dan sebagainya, Malik dan sebagainya menyatakan ianya sunat. Mazhab Abu Hanifah kata wajib. Dan itu ada perbezaan pandangan di sisi para ulama. Maka sebagai ulama yang muhaqqiqun, yang meneliti dalam bab ini ataupun ulama yang mentahqiq bab ini, mereka menyatakan yang rajih, yang tepat adalah wajib. Sujud sahwi adalah wajib. Inna sujud as-sahwi yakun ba'da salam idza sallama an-naqsin. Kahadha al-hadith. Antara lain faedahnya dikata, sesungguhnya sujud sahwi yakun ba'da salam, lepas salam, iza sallama an naqsin, kalau sekiranya dia salam daripada kekurangan. Maksudnya dia bagi salam dan solat belum sempurna, maka dia sujud sahwi ba'da salam. Sujud sahwi ba'da salam seumpama hadis yang kita bacakan ni. Wa yakun qabla salam fima ada hazihi surah, dan sebelum salam selain daripada kes ini. Maksudnya selain daripada isu-isu yang lain, terlupa yang lain, maka yakun qabla salam, sebelum salam. Adapun kes yang disebutkan ini oleh kerana dia bagi salam an-naqsin, dia bagi salam sedangkan salatnya belum sempurna lagi, maka dia sujud sahwi lepas salam. Selepas salam, hak ni khilaf lah. Khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i kata semuanya sujud sahwi itu sebelum salam. Mazhab Syafi'i kata semua sebelum salam. Abu Hanifah kata semua lepas salam. Semua lepas salam. Satu kata semua sebelum salam, satu kata semua lepas salam. Sebahagian kata tak kira lah, sebelum salam boleh, lepas salam pun boleh. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan bezanya al-farqu baina ziyadati wan naqs. Bezanya sebelum salam dengan lepas salam ni walaupun dia khilaf lah. Sebahagian kata sebelum salam secara itlaq, sebelum salam. Sebahagian kata lepas salam, secara mutlaknya selepas salam. Tapi sebahagian para ulama memperincikan. So pembezanya adalah tambah dan kurang. Dia kata tambah dan kurang. So kalau kurang lepas salam, kalau tambah lepas, kalau kurang selepas salam, kalau tambah sebelum salam. Wa baina syakki ma'at taharri wa syakki ma'al baqa' 'ala al-yaqin. Dan juga kata Ibn Taymiyah, dan kes syak ma'at taharri, dia berlaku syak dalam solatnya ma'at taharri. Taharri ni apa tadi? Macam kes tadi. Taharri ni dia macam bila dia lupa, dia pun ijtihad mengikut, dia pun, tapi dia still confused. Dia still confused, tapi dia kata macam ikutlah, macam inilah kan, dengan syak ma'al baqa' 'ala al-yaqin. Dia syak tapi dia yakin. Baqa' 'ala al-yaqin maksudnya rakaat kedua ke ketiga, tapi dia yakin dua tu, sebab dia dua dengan tiga tu. Dia datang confused dua dengan tiga. So dah tentu yang dua tu dia yakin. Tinggal lagi yang tiga ni dah ke belum? So dia syak ma'a, dia yakin yang dua dah. Tiga tu je. Belum ke? Dah ke belum? Dah ke belum? Dah ke belum? Wa hazihi ihdar riwayat an Ahmad. Dan ini adalah salah satu riwayat daripada Ahmad dan juga qaul Malik. Dia kata
Faman taraka at-tashahhud al-awwal, siapa yang terlupa tasyahud awal, maka dia sujud sebelum salam. Sebagaimana hadis, Nabi sujud sahwi disebabkan terlupa tasyahud awal. Nabi lakukannya sebelum salam. Wa man zada wa sajada ba'da salam, siapa yang zad, siapa yang terlebih, wa man zada sajada ba'da salam, siapa yang terlebih, maka dia sujud sahwi lepas salam. Siapa terlebih, dia sujud sahwi lepas salam. Siapa yang lupa tasyahud awal tadi tu, dia sebelum salam. Siapa terlebih, seumpama rakaat kelima tadi terlebih, maka dia buat lepas salam. Wa idza syakka fataharra sajada ba'da salam, kalau dia syak tapi tak ada yang dia yakin, maka lepas salam. Ba'da salam. Pening kepala ni nak ingat. Wa idza syakka, kalau dia syak ma'a yaqin, fabana 'ala al-yaqin, jika dia syak dan dia bina atas keyakinan, contoh yang kita sebut tadi, antara 2 dengan 3, 2 ni confirm lah, 3 ni tadi, so 2 kira 2 lah, dia kira 2, dia ambil 2 dan dia yakin 2 ni dah, maka dia sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Wa iza sallama min naqsin, kalau dia dah bagi salam tapi solat masih tak sempurna, dia sujud lepas salam, ba'da salam. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, wa hadzal qawlu, dan pandangan ini, huwa alladhi yasta'milu fihi jami'il ahadith. Pandangan ini adalah suatu pandangan yang mengambil kira semua hadis. Yang mengambil kira semua hadis, la yatruku minha hadis, dan tak ada hadis yang tertinggal. Maksudnya bila dia amalkan hak yang macam disebut tadi, lepas salam kalau sekiranya begini, lepas sebelum salam kalau sekiranya begini, bermaksud dia beramal dengan semua hadis tentang sujud sahwi. Tapi yalah, pening juga nak ingat tu kadang-kadang kan. Dia pun ikutlah pandangan mazhab Syafi'i, semuanya sebelum salam dah kira senang. Boleh tak balik? Boleh, atas ijtihad Syafi'i tadi itulah. Dan kalau sekiranya dia pun mengambil pandangan hak ulama kata semua lepas salam pun kira senang lah bagi mazhab Hanafi, so itu semua pun boleh belaka lah kan. Tinggal lagi macam kita sebutkan tadi, siapa yang boleh ingat waktu tasyahud awal, maka dia bagi qabla salam. Kalau sekiranya terlebih, maka dia jadi lepas salam. Kalau sekiranya dia syak bersama yakin, maka dia jadinya sebelum salam, dan sebagainya tu. Kalau dia jamaah, sepatutnya lepas dia bagi tahu imam, imam buatlah sujud sahwi. Kalau imam tak buat, macam mana? So kalau dia buat, insya-Allah boleh. Wallahu a'lam. Sebab pada asasnya bila disebut imam, imam buat dan kita ikut je lah imam. Tapi oleh kerana imam pun agaknya dia pun dia yakin dari memang tak silap, tapi kita yakin imam silap, maka katalah dia buat sujud sahwi. Wallahu a'lam, mungkin boleh. Wallahu a'lam. Kalau terlupa sujud sahwi, kemudian dia kena sujud sahwi, lepas bagi salah apa haram ingat pun. Dah pergi makan, dah pergi semua. Tadi cadang nak buat, tadi nak buat sujud sahwi, dah habis sujud sahwi pun habis, lupa belaka. Nak buat macam mana? Bagi pandangan yang macam kita sebutkan tadi, sebahagian fuqaha melihat tempoh gap. Dia kata secara adatnya dah kalau lah lepas 2 jam dah lebih baru hang ingat hang tak sujud sahwi, tak payahlah, dia kata, sebab telah pun berlaku gap yang jauh. Tapi di sana ada juga pandangan para ulama yang mentarjihkan, tak kira lah kau dah 2 jam tinggalkan, 3 jam baru teringat yang kau tak sujud sahwi lagi, sujudlah.
Sebab apa? Sebab mana ada dalil yang menyatakan tentang gap tak gap? Berapa jarak, berapa jam ataupun berapa tempoh nak dikira gap tak gap yang kena buat ataupun yang tak buat tu. Tak ada dalil lah. Tak ada dalil. Oleh kerana dia tak ada dalil dalam masalah itu, maka kita baru teringat yang kita lupa untuk sujud sahwi. Maka ketika mana kita ingat tu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ha. Kalau imam tak kunut, imam kunut tapi imam pun terlupa dan dia sujud sahwi, kita ikut je lah. Itu atas asas innama ju'ilal imamu liyutamma bih. So, just ikut atas alasan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Tak payahlah ustaz. Saya tak setuju dengan pandangan tu. Pada saya kunut subuh tak ada. Kan? Pada saya kunut subuh ni tak ada. Ataupun tak kuat dalilnya. Maka saya berpegang kunut subuh tak ada. So, imam kunut saya tak angkat. Okey, tak apa. Kita hormatlah pandangan itu. No problem. Dia pun imam pun kunut lah. Imam baca kunut. Dia tangan di bawah je kan. Kalau tanya saya, dah angkat je lah, apa masalahnya? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dia kata, dah, kunut subuh ni tak ada. Ya, kita tahu. Bukan kunut subuh tak ada. I betulkan statement you. Kunut subuh ada. Tapi tidak dikhususkan waktu subuh. Kunut nawazil. Kunut nazilah boleh berlaku dalam setiap waktu kan? Kalau nazilah itu baru berlaku dan masih panas lagi, tengah berlaku perang banjir sekarang ni ke, kan nak buat kunut nazilah ke, maka dia boleh buat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Apabila bila dah dikurang, benda dah makin okey, maka dia kekalkan pada solat yang jahriyah. Subuh, maghrib, isyak. Zuhur, asar dia tak payah buat. Bila makin kurang, kita subuh saja. Bila makin lagi kurang, dah tak ada dah. Baik, pada asasnya kunut yang dikhususkan subuh memang tak ada. Tapi kunut subuh ada ke tak ada? Ada. Seperti kunut nazilah yang dibuat waktu subuh. Maka ini pandangan saya lah, wallahu alam lah. Hatta kalau kita lihat fatwa bin Baz, Ibnu Utsaimin dan sebagainya, imam kunut, kita kunut. Kerana atas asas innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dan asas kepada kunut pada waktu subuh ada tak? Ada. Asas kunut pada waktu subuh ada. Tinggal lagi ada perbezaan pandangan mengkhususkan kunut pada waktu subuh. Itu perbahasannya. Tapi kunut pada waktu subuh asasnya ada. Maka kalau imam kunut subuh, sebenarnya asasnya ada. Asasnya ada. Tinggal lagi, imam tu buat, dia mazhab Syafi'i. Imam tu buat kerana dia mazhab Syafi'i yang berpegang kepada adanya kunut pada waktu subuh. Adapun kita sekadar innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dan kita imam dijadikan untuk diikuti. Dan waktu kita angkat tu, kita bukan semestinya bermaksud kita pun menyetujui adanya khusus kunut pada waktu subuh. Dah kita angkat pada asalnya kerana imam angkat tangan dan kunut. Dan ada tak asas kunut pada waktu subuh? Ada. Ada dalilnya. So, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Bagi orang yang mengikut imam yang kunut subuh dan dia pun angkat berdasarkan itu, so apa isunya? Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Tapi imam tak kunut macam dia pergi Mekah. Jangan, nanti orang dia pergi Mekah, dia ikut imam Mekah. Imam Mekah tak kunut subuh, dia pun beria kunut pendek.
Angkat jugalah. Ataupun banyaknya orang Melayu ni yang pergi ke sana ni, lepas imam bagi salam, dia buat apa? Dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Hak tu tak payahlah. Tak payahlah. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Dah imam tak kunut, tak payahlah kunut. Kenapa pula tak sah? Mazhab Syafi'i pun kata, kalau terlupa, bukan mazhab Syafi'i, semua mazhab kata, kalau terlupa hak kunut ni, batal semayang ke tak? Tak. Mana ada ulama kata batal? So apa isu? Tak timbul isu sah tak sah. Kau nak sujud sahwi, kenapa? Ikut imam je lah. Dah imam pada ketika itu dah memang mazhabnya tak berkunut, so ikut je lah. Tengok kita ikut tak? Tengok, kita no problem. You kunut, I kunut, no problem. Tapi bila kita tak kunut, tak nak ikut, baling lah. Tapi konon-kononnya, biarlah terbuka sikit, biarlah luas sikit. Siapa yang sempit sekarang ni? Pop-pop Wahabi tak sempit. I cakap bagi pihak Wahabi lah, I bukan Wahabi. Dia pun tak sempit, yang sempit tu korang lah. Imam tu sibuk tak kunut, dia sibuk nak sujud sahwi. Ngutuk beria, sesat tak sesat. Pergi Mekah ikut juga imam sesat tu, kenapa? Semayanglah kat bilik hotel. So itu perincian macam kita sebut tadi. Okey, siapa yang rasa pening sangat nak membezakan lepas salam ataupun sebelum salam, dia ikut mazhab Syafi'i, dia kata semua sebelum salam pun no problem. Okey, so di sana ada qaul. Tinggal lagi macam kita sebutkan ni adalah sebahagian ulama mentarjihkan, yang meneliti dalam masalah ni, maka mereka mentarjihkan ikut case. Ikut case. So kalau kes begini sebelum salam, kalau kes macam ni lepas salam dan sebagainya. Wallahu a'lam. Inna sahwal imam lahiqun bil ma'mumin li tamamil mutaba'ati wal iqtida' wa li anna ma tara'a min naqsin ala salatil imam yulhaq bil ma'mumin ma'ah. Sesungguhnya sahwal imam, sesungguhnya keterlupaan imam itu lahiqu bil ma'mumin li tamamil mutaba'ati wal iqtida', terpakai juga kepada makmum dari sudut kita mengikutnya, li mutaba'ah, ikut imam, li mutaba'atil imam atau wal iqtida', li anna ma tara'a min naqsin ala salatil imam yulhaq bil ma'mumin ma'ah, kerana apa yang berlaku kekurangan pada imam, dia akan ikut makmum juga kurang. Sebab tu bila imam terlupa ke apa ke, kadang-kadang kita pun kenapa imam sujud sahwi kita pun dah tak ingat imam salah ke, ikut je lah. Sebab kekurangan imam tu juga termasuk juga makmumnya pun kurang juga. Kalau imam sempurna, so itu no problem lah. Maksudnya kunut tu, so dia tambah doa-doa yang lain-lain, tak apa-apa, nak exam tak exam. Wallahualam, kunut pada asasnya kita ikut yang Nabi baca lah. Pada asasnya kunut witir, kemudian nazilah tak? Kunut witir, maka kita kekalkan bacaan hak Nabi baca. Kunut witir dan Nabi baca, so kekalkan bacaan apa yang Nabi baca. Kunut nazilah, kita boleh masuk doa-doa yang Nabi gunakan dalam doa-doanya, dan doa yang mungkin berkaitan tentang nazilah yang berlaku. Wallahualam. Ada pun hak yang lain-lain, saya rasa tak sepatutnya lah.
Maksudnya dia masa nak exam SPM, dia pun doa dalam kunutnya, ya Allah, kalau luluskan aku dari SPM. Tak payahlah. Sebab kunut pada ketika itu, satu, masalah kunut ni dia ada hanya kunut witir, kemudian kunut nazilah. Selain daripada itu memang tak ada pun, dan tak ada bacaan. Yang kunut yang hatta yang kita baca tu adalah kunut witir lah. Adapun kunut nazilah disebabkan ada benda yang berlaku nazilah. So kalau keperluan harian yang kita nak minta ni tak patut dalam kunut lah. Maka kita doa waktu lain lah, waktu sujud, waktu sebelum salam. Wallahu a'lam. Ada, okey, kalau tengok hadis yang berikutnya tu, wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdatain thumma tashahhada thumma sallama. Dari Imran ibn Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian fasaha, lupa. Fasajada sajdatain, sujud sahwi, thumma tashahhada. Lepas sujud sahwi tu Nabi tasyahud pula lagi. Thumma tashahhada thumma sallama, kemudian salam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu wal hakimu wa sahhaha. Hadis ini ulama hukumkan dhaif. Hadis ni syaz. Hadis hukumnya dhaif dan syaz. Hadis syaz mukhalafatu siqah atau mukhalafatu ad-dhaif liman huwa awsaq min mukhalafatu siqah liman huwa awsaq minhu. Hadis syaz adalah rawi yang siqah yang meriwayatkan suatu hadis yang bercanggah dengan rawi yang siqah yang lain, ataupun rawi yang lebih arjah daripadanya, maka hadis tu jadi syaz. Pada asasnya sahih, pada asasnya rawi tu rawi sahih, tapi oleh kerana dia punya lafaz ni dia bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang menceritakan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi dalam hadis-hadis yang lain dan lebih sahih, Bukhari, Muslim, maka Nabi tak baca tasyahud lepas sujud sahwi. Nabi terus salam. Tiba-tiba riwayat Abu Dawud At-Tirmizi, bahkan dihasankan oleh At-Tirmizi, bahkan disahihkan oleh Al-Hakim, dipersetujui oleh Az-Zahabi, tapi para ulama menyatakan dia syaz. Hadis ni lemah. Jadi kita lepas sujud sahwi tak ada lagi tasyahud, terus bagi salam. Salam lagi. Antara kesalahan wa minal mufid, kata Syekh masyhur dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, wa minal mufid an usyira bihazihi al-munasabah ila khata'. Antara faedah yang aku nak bagi tahu, dia kata adalah kesalahan orang yang beriktikad sebab imam terlupa itu adalah ataupun terganggu dalam solatnya, bacaannya disebabkan makmum tak bagus, ataupun disebabkan makmum punya taharah tak betul. Kerana berdasarkan hadis daripada Syabib Abi Rawh an rajulin min ashabin Nabi, daripada satu orang daripada sahabat Nabi, wallahu alam siapa, annahu salla salat as-subhi, Nabi salat subuh, faqara'a ar-rum, Nabi baca surah ar-rum, faltabasa alaih, menyebabkan Nabi terganggu, faltabasa alaih. Falamma salla, apabila dah habis sembahyang, Nabi kata, ma bala aqwamun yusalluna ma'ana la yuhsinuna at-tuhur. Apalah nak jadi? Orang-orang yang duduk solat belakang ni, makmum-makmumnya ini mengganggu imam dengan sebab taharahnya tak betul. Maksudnya wuduk tak sempurna dan sebagainya. Yuhsinuna at-tuhur. Fa innama yulabbisu alaina al-Quran ulaika. Menyebabkan imam terganggu bacaan Qurannya. Hadis tu dhaif. Hadis itu dhaif. So, tak ada kena-mengena imam terlupa disebabkan makmum. Tak ada kena-mengena imam terganggu bacaannya disebabkan ada makmum yang taharahnya tak berapa nak sempurna. Wallahu a'lamu bis-shawab.
Ada apa nak tanya? Tak apalah, angkat atas dasar. Inna ma'il ju'ila liut tamabi. Tapi sebahagian melihat bahawasanya kalau doa dan doa kunut, maka dia doa mahal doa, tempat doa. Maka sebahagiannya kalau dia doa lebih pun taklah membatalkan sembahyang dia lah. Wallahualam. Tapi macam sebahagian imam memanjang-manjangkan kunut. Itu pun satu hal jugalah. Memanjang-manjangkan kunut. Tambah Ramadan. So bila Ramadan tu punya panjang kunut dah habis, makmum-makmum dah tak larat dah nak angkat tangan. Wallahualam, sebahagian para ulama sebut itu min akhta'. Itu adalah kesalahan. Min akhta'il imam. Dalam bab kunut, memanjang-manjangkan kunut. Hatta dalam hadis tentang nazilah pun Nabi tak ada suatu doa yang begitu panjang. Nabi tak doa panjang. Hatta doa kunut yang orang baca waktu subuh, doa kunut witir itu pun pendek je. Pendek. Tapi meliputi ataupun kalam Nabi adalah kalam yang pendek tapi begitu maknanya yang begitu padat. So doa-doa Nabi ni pada kebiasaannya pendek, sehingga apabila Nabi jadi imam pun tak menyebabkan makmum terasa berat. Kalaulah sekiranya solat yang panjang-panjang itu pun Nabi kata kepada Muaz, afattana ya Muaz, adakah engkau nak menimbulkan fitnah wahai Muaz? Boleh jadi belakang kau ni ada orang tua, ada orang nak cepat, ada orang mungkin dah sakit perut. Jadi kalau dah dipanjang-panjang akan menyebabkan beban untuk makmum. Itu solat tu. Tapi kalau kunut panjang, lagilah. So kalau kunut tu pun dah panjang berjela-jela, dah habis makan 1 jam kunut dia. So itu tidak sunnah. Kunut panjang. Tapi iyalah, sedap ke tak sedap ke? Sedap ke tak sedap ke? Imam Sudis ke? Syurim ke? Kalau dah panjang-panjang tu tetap suatu kesalahan dan suatu yang membebankan makmum sebenarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Bukan saya cakap, sebahagian para ahlul ilmi. Di sana ada juga tak semua yang dibuat oleh Mekah ataupun tak semua yang dibuat oleh Al-Haram, Masjid Al-Haram itu mesti betul. Nah, apa antaranya yang sebagai ulama sebut bid'ahul haram? Bid'ah dekat Al-Haram tu, mukabbir muballigh as-saut tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allah Rabbana walakal ham. Ada keperluan tak benda tu? Tak ada dah. Dah mic dah punya, dia canggih dah mic dia pun dah sedap belaka dah. Tak payah nak muballigh as-saut dah. Tapi oleh kerana kenapa jadinya tu turun-temurun tak? Walau Masjid Haram. Walau Masjid Haram. Maka sebagian para ulama tak menyetujuinya benda tu, dan mereka kata antara bid'ah dekat Al-Haram yang tu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, kat sana bukan hujah ya, dia Wahabi ke tak Wahabi, dia tetap salah. Kalau dia salah, dia salah. Kita nahnu lasna Saudiyun atau lasna Saudiyin. Kita bukan orang Saudi. Hatta nahnu lasna Taimiyin. Kita bukan Ibn Taimiyah. So kalau sekiranya ada pandangan Ibn Taimiyah yang mungkin tak bersesuai atau tak berapa tepat, tetap salah lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Itu bukan nak banding dengan kita lah. Kita memang jauh lah. Ni ulama yang kata lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.